Assalamualaikum, salam sejahtera, Tachahau, Wanikum. Jadi apa khabar anda di luar sana? Saya harap anda dalam keadaan baik-baik saja. Jadi bertemu saya lagi, Hanafi Lubis, dalam sesi dialog bersama pimpinan DAP Pulau Pinang. Dan kali ini saya bersama dengan seorang MP yang sangat dedikasi, sangat komited dengan tugas-tugas beliau. Dan dikatakan beliau tidak pernah ponteng dalam mesyuarat parlimen. Betul maybe? Ya. Jadi 100% kehadiran ya. Okey, jadi saya perkenalkan di sebelah saya yang berhormat Tuan Wong Hon Wai, iaitu MP Bukit Bendera. Apa khabar YB, sihat ya? Ya. Sihat ya. Okey, jadi hari ini kita nak mengupaslah beberapa isu berkaitan dengan tugas-tugas YB di kawasan YB dan juga isu-isu perbahasan yang YB bawakan di peringkat nasional. Okey, tapi sebelum itu saya nak tahu sikit sebanyaklah tentang latar belakang YB dan bagaimana YB mula-mula terlibat dengan dunia politik tanah air ini. Ya, saya selamat saudara kepada Hanafi dan juga rakan-rakan kita di sana. Dan kalau soalan ini kena imbas balik sangat lama, kerana saya aktif dalam kegiatan mahasiswa. Waktu saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam pertengahan 90-an. Dan kemudiannya saya melawat, mengikuti perbahasan di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Saya ingat tahun 1996. Di Parlimen juga saya pergi. Saya bawa motorbike dari kampus Bangi UKM. Pergi Parlimen. Ke Parlimen untuk bertemu dengan ahli Parlimen, kemudian mengikuti perbahasan mereka. Kerana waktu itu tak ada live. Tak ada live. So kena hadir secara fizikal. Oleh itu pengalaman saya, saya sudah menyertai DAP tahun 1997. So keahlian saya 25 tahun. 25 tahun saya dalam DAP dan saya menyertai DAP sejurus keluar daripada universiti. Pada tahun itu 1997 saya graduate. 1997 saya menyertai DAP. Okey. Waktu muda lah waktu itu. Waktu muda Ya, sekarang masih muda lagi. Masih muda lagi ya. Itu saya tengok YB datang pun semangat aktif ya. Jadi YB, Bukit Bendera adalah salah satu tarikan pelancong asing dalam dan luar negara. Jadi bagaimana YB melihat pembangunan fizikal dapat jalan seiring dengan kelestarian alam, terutama di kawasan Bukit Bendera ni? Ya, saya rasa kita mencapai keseimbangan yang amat baik sekali kebelakangan ini, kerana tahun lalu, tahun 2021, Bukit Bendera telah diiktiraf secara antarabangsa sebagai UNESCO Biosphere Reserve. UNESCO Biosphere Reserve mendapat pengiktirafan berdasarkan biodiversity oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di bawah UNESCO Biosphere Reserve. Satu anugerahan yang bertaraf antarabangsa. Bukan sahaja dari atas bukit, keberbagaian flora dan fauna, biodiversity-nya bukan atas bukit saja, tetapi juga meliputi botanical garden, taman botani, dan juga ke taman negara dengan pantai, marine environment dekat taman negara di dekat dengan Teluk Bahang. Dan ini merupakan satu pengiktirafan antarabangsa yang meliputi kebanyakan kawasan saya, Bukit Bendera, bukit sampai ke pantai. Dan itu menunjukkan satu testimoni ataupun satu bukti bahawa kelestarian alam dijaga oleh kerajaan dan sudah mencapai iktiraf antarabangsa. Yang kedua ialah pembangunan fizikal, seperti kata, bukan sahaja kelestarian alam sekitar, pembangunan fizikal juga penting. Dan baru-baru ini, beberapa bulan lalu, Tuan Yang Terutama, Governor Pulau Pinang telah membuat pelancaran untuk projek Gurney Wharf. Gurney Wharf dulu Gurney Drive, kemudian buat tambakan laut keluar beberapa kilometer dengan satu projek yang dipanggil Gurney Wharf yang akan melibatkan pembangunan bukan sahaja bangunan tetapi juga taman
sebuah taman yang besar yang akan menjaga kelestarian alam sekitar dan juga akan menjadi satu tarikan yang baru, a new seafront, satu pantai yang baru, yang dulu Gurney Drive, sekarang New Gurney Drive, yang panggil Gurney Wharf, yang akan barangkali disiapkan dalam masa 2-3 tahun ini. So itulah satu bukti bahawa pembangunan fizikal dijaga dengan ada pembangunan penting, kerana tanpa pembangunan maka pergerakan ekonomi akan lemah. So itu pembangunan penting, kemudian diimbangi dengan kelestarian alam sekitar yang perlu dijaga supaya orang-orang Penang, orang-orang Bukit Bendera dapat menikmati hasil daripada pembangunan, supaya alam sekitar kita tidak terus dijaga dan kualiti hidup kita akan naik. Itulah hasrat dan juga hal tuju kita, supaya menjanjikan dengan peluang pekerjaan yang baik, dengan peluang ekonomi yang baik, diimbangi dengan kelestarian alam sekitar. Baik, terima kasih atas jawapan tu YB. Ya. Saya nak tanya berkenaan akta anti lompat parti ni. Okay. Sekarang ni heboh pasal akta anti lompat parti. Sama ada kita bakal dapat sokongan majoriti di peringkat parlimen ataupun tidak, kita belum pasti lagi. Ya, betul. Betul? Okey, jadi YB, bagaimana YB melihat isu ini penting untuk masa depan negara? Ya, saya berhujah. Apabila saya yang cadangan untuk akta anti lompat parti ini dibahaskan di parlimen pada bulan Mac ke April ke tahun ini. Saya terlibat dalam perbahasan. Saya berbahas tentang cadangan tersebut dan saya menyatakan kepada parlimen dan seluruh negara bahawa contoh model yang baik untuk akta anti lompat parti ialah di Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang telah meluluskan klausa untuk anti lompat parti melalui pindaan di Perlembagaan Negeri pada tahun 2011 dan dikuatkuasakan 2012. Kenapa saya tahu begitu jelas? Saya kata pada waktu itu, saya dibahas, saya menyatakan bahawa saya lah salah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang membahaskan pindaan anti lompat parti di DUN Pulau Pinang. Dan saya juga menyokong pindaan tersebut di DUN Pulau Pinang 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Kita mendahului perkara tersebut. 10 tahun lalu kita telah oleh itu saya menyatakan bahawa itu begitu penting dan boleh pihak kementerian boleh rujuk kepada bagaimana DUN Pulau Pinang meminda perkara tersebut, dan kita pastikan bahawa dengan melalui jawatankuasa pilihan ini dengan pelbagai parti ini bincang kemudian untuk mendapatkan satu kata sepakat supaya Perlembagaan Persekutuan Federal Constitution ini dipindah dengan eloknya, dengan memasukkan klausa anti lompat parti supaya pilihan pengundi ini telah dijaga. Kalau tidak akan berlaku sebelum apa yang berlaku Sheraton Move, wakil rakyat dipilih kemudian lompat sana sini, menyebabkan satu kerajaan yang sah. Contoh yang kita lihat itu langkah Sheraton. Ini bukan kalau terus berlaku begini, nilai pengundi akan ragu-ragu. Ya, betul. Ragu-ragu tentang skala pilihan raya ini semua. Okey. Soalan seterusnya, di parlimen YB pernah utarakan satu soalan berkenaan isu pengangguran dalam kalangan siswazah. Pada pandangan YB, apakah penyelesaian bagi isu ini, isu lambakan pengangguran graduan ni, dan adakah isu lambakan graduan ini disebabkan oleh kekurangannya peluang mereka, atau masalah ini timbul disebabkan mismatch antara keperluan pasaran dan juga jumlah graduan yang dikeluarkan. Saya berbahas beberapa kali dan juga dengan utarakan isu ini kepada Kementerian Pengajian Tinggi, Menteri Pengajian Tinggi. Saya mengatakan bahawa ada dua ukuran terhadap isu ini. Satu, kita panggil pengangguran. Dalam bahasa Inggeris panggil unemployment, pengangguran. Lagi satu ialah underemployment. Dia bahasa Melayu saya pun tak, tapi bahasa Inggeris panggil underemployment. Maksud dia siswaza graduan engineering, okey,
kejuruteraan, lulusan sarjana muda kejuruteraan. Kemudian dia dapat kerja, dia bukan dapat kerja lepas itu jurusan dia. Ya. Dia mungkin rendah sikit, dia jadi pekerani. So itu maksud dia tak boleh ada potensi dia untuk bekerja sebagai badan telah dikurang. Jadi kita panggil underemployment. Maksudnya di graduan jurusan tertentu, tetapi lepas dia keluar dari kampus, dia tak dapat kerja yang setara dengan kelulusannya. So dalam bahasa Inggeris kita panggil underemployment. Maksudnya dia sepatutnya ada potensi begini, tetapi dia dapat kerja yang lebih. Tapi kalau bekerja sebagai kerani, gaji dia pun rendah lah. Ya betul. So sepatutnya dia boleh dapat gaji yang lebih tinggi. So saya menyatakan kepada pengadilan tinggi, kita tidak boleh dalam zaman ini kita tidak boleh berbangga-bangga dengan ribuan graduan yang kita hasilkan setiap tahun. Tapi kita perlu juruskan supaya graduan-graduan kita mempunyai skill kerja yang memenuhi keperluan pasaran. Kalau perlu memastikan bahawa kita perlu promote juga kerja-kerja teknikal, kerja-kerja TVET, vocational, yang juga technical subject technician yang perlu ada keterampilan dari segi kerja-kerja tersebut, supaya ada satu tak berlaku seperti Hanafi kata atau mismatch. Kena ada matching. Kena ada matching. Kerana isu ini bukan sahaja di kalangan siswaza, doktor-doktor juga. Betul. Doktor-doktor membuat berbagai hujah mereka keluarkan doktor begitu ramai, kemudian jawatan begitu kurang, dan isu-isu peguam juga. Setiap tahun keluarkan begitu ramai peguam, tetapi pasaran untuk peguam mungkin tak sebesar itu. So dia meliputi semua sektor. So Pulau Pinang kita bernasib baik kerana kita mempunyai satu keadaan ekonomi yang baik. Kita mempunyai sektor perkilangan yang paling baik di seluruh Malaysia. Pertumbuhan KDNK ataupun GDP kita tertinggi di seluruh Malaysia. Tahun lalu 6.8%. Dan kita masih boleh menawarkan banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Kilang-kilang ditubuhkan, kilang-kilang semiconductors ditubuhkan seperti cendawan selepas hujan. Di industrial zone kita di Batu Kawan, di Batu Kawan, di Bukit Minyak, di Bayan Lepas, menawarkan ribuan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Oleh itu mereka budak-budak di Pulau Pinang, pemuda-pemudi di Pulau Pinang nasib baik sikit kerana ada banyak peluang pekerjaan. Dan, malah orang di luar pun datang bekerja di Pulau Pinang. Orang-orang di utara Semenanjung, negeri-negeri berdekatan yang ditarik juga, bukan saja kilang-kilang, hospital, bukan awam, swasta juga. Betul. Jururawat yang ramai dari negeri lain. So kita masih okeylah, tapi saya rasa satu perancangan nasional perlu diadakan supaya tidak berlaku seperti apa Hanafi kata, satu mismatch yang serius, sehingga kan anak-anak kita belajar 4 tahun universiti dengan duit ibu bapa, dengan duit PPTN, beasiswa sebagainya, tetapi apabila keluar tak ada kerja. Dia bersungguh-sungguh, semangat dia bersungguh-sungguh untuk kerja, tetapi tak dapat peluang pekerjaan yang setara dengan kelulusan dia. Itu perlu ada perancangan yang lebih teliti, yang menyuluh oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi menteri perlu perhalusi dan lihat isu ini dalam konteks yang lebih luas dan bukan berbangga saja berapa ribu graduan kita. Kerana kita tidak nak kita akan kecewa nanti. Betul. Okey, saya nak tanya berkenaan isu seputar di Pulau Pinang. So baru-baru ini Pulau Pinang dikejutkan dengan ketiadaan air. Jadi buat pertama kali dalam sejarah negeri Pulau Pinang kita tak ada air. Jadi pada pandangan YB sendirilah, bagaimana YB menguruskan situasi panik ni? Sebab saya tengok dalam Facebook pun ramai yang marah-marah kata Pulau Pinang tak ada air. Jadi komen YB sikit. Saya telah melawat ke loji rawatan Sungai Dua untuk melihat sendiri apa yang berlaku, dan telah mendapat taklimat daripada PBA. PBA telah memberikan taklimat kepada wakil rakyat yang hadir pada hari itu di loji rawatan air, dan saya rasa itu satu perkara yang kita sudah tahu.
Tetapi kebergantungan kita kepada 80% daripada air kita bergantung kepada bekalan Sungai Muda. Sungai Muda yang mengalir dari Ulu Muda di utara Kedah dan melalui negeri Kedah dan melalui sempadan antara Pulau Pinang dan juga Kedah. Dan kebergantungan kita kepada dia begitu tinggi. Dan saya sebelum ini telah berbahas di Parlimen, saya menyatakan bahawa meminta supaya perkara ini diberikan perhatian oleh Menteri Alam Sekitar kita dan juga Menteri Sumber Asli, kerana perkara pembalakan di Ulu Muda negeri Kedah itu perlu diberi perhatian. Kalau tidak, dia akan mencemari sungai kita yang Sungai Muda yang melalui kita. Dan juga saya rasa pada sesi ini akan dibentangkan oleh kerajaan satu pindaan terhadap Akta Hutan. Pindaan terhadap Akta Perhutanan akan dibentangkan pada sesi ini, dan saya akan menggunakan peluang ini untuk berbahas tentang pindaan Akta Hutan ini dan memastikan bahawa kerajaan untuk menjaga hutan simpan kekal kita. Kerana hutan simpan kekal kita, kalau mereka ada pembalakan, ada tukar menjadi estate durian, ada tukar menjadi estate getah dan sebagainya, berlaku begitu berluasa di tempat takungan air yang begitu penting. Walaupun bukan di negeri kita, Pulau Pinang kita jaga hutan simpan kekal kita. Tetapi di negeri-negeri berdekatan yang menjadi sumber air di Baling, di Ulu Muda, hutan simpan kekal ini perlu dijaga. Dan sebenarnya tidak berlaku pembalakan berluasa. Kalau tidak, dia akan mengulangi apa yang berlaku pada minggu lalu, iaitu air kita dicemari dengan lumpur-lumpur. Dan sampai ke loji rawatan Sungai 2, dia tak boleh dirawat kerana kepekatan NTU dia terlalu tinggi. Dan sampai dia kena dicairkan dulu kerana terlalu pekat dengan macam teh tarik. Macam teh tarik, tak boleh rawat. Ada air, tapi air lumpur. Itu masalah kita. So saya akan menggunakan peluang bahas Akta Perhutanan untuk highlight isu ini dan meminta Menteri memastikan bahawa hutan simpan kekal kita dijaga. Kemudian perlu ada penyelesaian terhadap isu-isu tarakan kerajaan negeri Pulau Pinang dan juga PBA tentang masalah sumber air mentah daripada Kedah, daripada Perak, isu-isu itu. Dan yang menjadi kita panggil water security yang begitu penting untuk industri dan juga rakyat Pulau Pinang. Kerana tak ada jaminan bahawa air yang uninterrupted supply of water, air yang berterusan, maka akan menjejaskan pertumbuhan industri dan juga keselesaan hidup rakyat Pulau Pinang. Bukan sahaja kita, tapi Kedah juga, Perak juga. Ya, negeri-negeri berdekatan. Itu isu nasional yang begitu penting. So, saya akan menggunakan peluang perbahasan untuk Akta Perhutanan, pindaan Akta Perhutanan ini untuk highlight isu ini. Ya. Okey, saya nak ajak YB mengimbau kembali zaman PKP. Zaman PKP dulu, yang menyaksikan segmen masyarakat yang terjejas waktu itu adalah golongan B40. Okey, nak tahu sikit sebanyak tentang apa yang strategi yang YB gunakan ataupun ada insentif yang YB berikan untuk meringankan beban masyarakat yang terkesan dengan PKP ini. Terutama di kawasan YB lah. Ya, di kawasan saya dia mempunyai berbagai lapisan, tetapi T20, M40, B40, macam. Tapi B40 juga banyak. Oleh itu saya bukan sahaja untuk memberikan bantuan makanan semasa PKP, dan ini berterusan sampai hari ini. Kemarin saya baru sampai hari ini. Kemarin saya baru turun di Rumah Pangsa Padang Tembak. Rumah Pangsa Padang Tembak, satu rumah pangsa yang paling tua di Pulau Pinang. Dan saya baru edarkan melebihi 1,000 paket beras. Beras 5 kg. 5 kilo. Kepada penduduk-penduduk di sana, untuk itu bantuan ikhlas kita untuk meringankan. Kebanyakan ialah warga emas.
orang tua tu warga emas lebih 60, 70, 80 yang kita cuba meringankan beban mereka dan kita juga menghulurkan bantuan kebajikan sebagainya dan besok saya akan ada program untuk pendaftaran PAS Mutiara. PAS Mutiara. Mutiara Kad, kerana Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan telah melancarkan program bas percuma untuk warga Pulau Pinang untuk ambil bas dari satu tempat dari Tan Tokong ke Georgetown ataupun Georgetown pergi Aitam pergi tempat lain yang ada percuma tetapi mereka perlu dapatkan satu kad. Oleh itu program saya buat sana untuk membantu B40 kita untuk mendapatkan kad itu supaya mereka menggunakan kad itu boleh menggunakan perkhidmatan bas dengan percuma tanpa bayar 1 sen untuk naik bas ini. So itu satu program MUNI bekerjasama dengan Rapid Penang untuk memberikan manfaat terus kepada golongan B40. Dan saya usaha-usaha kita akan bersama dengan Kerajaan Negeri juga. Kerajaan Negeri menjalankan program warga emas, bantuan warga emas, pangkuan OKU dan sebagainya. Kita akan membantu dalam pendaftaran supaya boleh sampai kepada golongan tersasar. Ya. Okey, baik. Ya. Baik, ini soalan terakhir saya, YB. Mungkin YB ada nasihatlah kepada anak muda yang bakal membuang undi lah. Ya. Mungkin ada sedikit nasihat kepada mereka. Ya. Saya rasa apabila saya membahaskan usul ataupun rang undang-undang berkenaan dengan penurunan umur kepada undi 18. 18. Dulu 21. Sekarang 18. Pindahan ini ada dua kesan yang signifikan, iaitu turun kepada 18. Kedua ialah automatik. Pendaftaran automatik. Dulu orang kena daftar, pergi pejabat pos kena daftar dan sebagainya. So ini telah menampakkan penambahan pengundi. Di kawasan saya waktu 2018 lebih kurang 75,000 pengundi. Dan setelah melalui undi 18 dan automatik, pendaftaran automatik ini saya sudah barangkali meningkat ke 100,000. Begitu tinggi. Itu ialah satu apa yang kita usahakan oleh Pakatan Harapan, kita yang push waktu itu untuk pindahan perlembagaan 2 tahun lalu semasa kita Pakatan Harapan menjadi Kerajaan Persekutuan, kita memberikan hak undi kepada pengundi-pengundi muda kita. Di tempat lain orang kena revolusi. Orang kena ada tumpahan darah revolusi ataupun berbagai umbrella movement, berbagai yang berjuang, perjuangan ataupun demonstrasi jalanan untuk dapatkan hak undi. Kalau di negara Afrika untuk lawan apartheid, South Afrika Selatan, kemudian kena baru dapat undi, pertama kali mendapat hak undi pada tahun 90-an, 20 lebih tahun lalu saja. Itu melalui satu perjuangan yang pertumpahan darah dan sebagainya begitu. Tetapi kita melalui undang-undang di Parlimen, kita memberikan hak. Oleh itu kita perlu menghargai hak itu tersebut. Dan dalam seumur hidup kita, setiap kali undi 5 tahun. So umur kita mungkin tak sampai 10 tahun. 10 kali kita ada peluang undi. Oleh itu kita perlu menghargai hak undi. Hak undi itu ialah untuk warga negara saja. Kalau PR ataupun orang asing tak ada hak undi. So oleh itu kita perlu menghargai hak undi itu untuk menjaga hak-hak kita, supaya kita boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai warga negara dan mengundi untuk perubahan, mengundi untuk harapan. Ya, itu saya nasihat saya kepada orang pemuda-pemudi yang pertama kali undi. Baik, terima kasih YB atas nasihat yang berguna ni, terutamanya kepada anak muda yang bakal keluar mengundi. Dan sekali lagi terima kasih kepada YB kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Jadi sebelum saya akhiri sesi dialog ini, saya ada serangkap pantun untuk anda semua. Mari mendaki Bukit Bendera, berkasut sukan lebih selesa. Pilihlah pemimpin berprinsip setia demi kestabilan politik negara.
Hingga bertemu lagi di sesi yang lain. Okay. Jika anda hendak tahu dengan bersama siapa selepas ini, jangan lupa like, komen dan share. Bye. Terima kasih Hanafi. Terima kasih. Terima kasih. Dengan pantun yang bagus. Terima kasih kepada semua penonton-penonton, sama ada di Pulau Pinang dan di luar Pulau Pinang, dan selamat maju jaya kepada semua. Okey. Terima kasih. Thank you.